Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alright. Okay, hari ni cikgu ni cikgu dah start present dah kat kamu. Okay, agak-agak apa yang kita tak boleh macam ni. Nanti berbahaya. Okay. Alright. Okay. Agak-agak kita nak mempelajari apa ni? Pimpong, bola pimpong. Yakin pimpong? Yakin permainan pimpong kat cikgu. Mainan pimpong, yakin? Betul? Yakin cikgu. Okay. Yakin. Okay, kalau yakin, tahniah. Betul. Betul. Okay, hari ni kita akan mempelajari sukan pimpong. Okay. First kali, welcome back to school. Setelah cuti awal Muharram. Okay. Mana nak present lagi besar? Right. Okay. Ni kita tengok apa itu pimpong. Okay. Asal-usul pimpong, asal-usul sukan pimpong. Okay. Asal-usul sukan pimpong ni dia merupakan satu permainan untuk mengisi masa lapang saja. Tapi sukan pimpong ni telah menjadi famous. Seperti yang mana kita tahu sekarang, sukan pimpong ni dipertandingkan di setiap kejohanan yang dianjurkan di seluruh dunia. Okey, kita tengok sikit. Sukan pimpong ini merupakan sukan indoor yang terkenal di Eropah. Okey, asal-usul sukan pimpong ni bermula di sekitar tahun 1890-an. Okey, ia mula terkenal pada tahun 1920-an dan kelab ditubuhkan di seluruh dunia. Okey, pada tahun 1920-an ni, okey, seluruh kelab-kelab ni ditubuhkan di seluruh dunia. Okey, pada tahun 2021, sukan pimpong, tulis betul-betul dah. Sukan pimpong ni sangat terkenal dan dipertandingkan di semua kejohanan macam saya cakap tadi, termasuk sukan Olimpik. Okey, sukan ini dipertandingkan dalam 3 kategori, iaitu perseorangan, bergu dan bergu lelaki. Bergu campuran, bergu lelaki pula. Right. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Yang seterusnya ni merupakan cara memegang bat pimpong. Okey, mari kita lihat cara-cara memegang bat pimpong. Alright, ini cara yang pertama. Okey, cara yang pertama ni sangat-sangat mudah dan sangat-sangat senang untuk kamu untuk memegang dan untuk membuat pukulan. Okey, kita tengok sikit. Cara yang pertama ini adalah dengan memegang seperti kita berjabak tangan. Ibarat kamu bersalam. Pegang. Tengok ni contoh macam mana. Okey. Macam ni lah. Nampak ni cikgu pegang? Nampak? Okey. Cikgu pegang ni salah satu contoh. Ni botol. Botol spray skrin cikgu. Skrin laptop. Dia ibarat ni ibarat yang ni macam pemegang beg. Okey. Kamu pegang. Macam ni. Ibarat macam kamu pegang raket badminton boleh. Genggam beg. Okey, ni cara yang pertama. Tapi lagi selesa lah. Cara yang pertama ni adalah dengan memegang seperti kita berjabak tangan dengan atau lebih spesifik secara bersalaman. Sama lah kita salam. Lepas tu kita jawab salam. Salam. Okey, kesemua jari akan berada di bahagian pemegang beg. Okey, contoh ni beg. Okey, kesemua jari akan ada di sini. Kita pegang beg. Okey, lepas tu pemegangan beg haruslah berada dalam keadaan yang selesa. Right. Second. Okey, cara yang kedua.
Cara yang kedua ni pun sama juga macam yang pertama tadi. Cara yang kedua ni juga sama seperti cara yang pertama. Ibarat kita bersalaman, akan tetapi cara kedua ini lain sedikit di mana jari telunjuk akan berada di bahagian permukaan beg. Permukaan beg pula tak ada. Macam mana ni? Right. Contoh, buku ni cikgu jadikan beg. Ni permukaan beg. Ni pemegang beg. Alright. Ni satu. Jari manis, jari kelingking, jari tengah. Tak boleh angkat jari tengah dulu, bahaya. Dah hantu. Jari. Ni pemegang beg. Contoh ni permukaan beg. Nampak? Nampak. Dia macam ni. Jari telunjuk, dia akan kawal di bahagian permukaan beg. Macam ni lah. Main pingpong. Right. Kedudukan pemegang haruslah berada dalam keadaan yang selesa. Okey, sama macam tadi. Mestilah ikutlah keselesaan kamu. Nak straight kat permukaan beg ataupun nak serong sikit. Gantung pada selesa kamu. Right. Slide yang seterusnya. Cara yang ketiga. Cara yang ketiga ni sangat-sangat susah untuk pro player saja. Cara yang ketiga ni merupakan teknik pen hole. Pen hole lah, bukan pen halo. Pen halo tu orang duk bagi diamond dekat ML. Dia secara pen hole. Pen hole ni ibarat macam kita memegang pen. Ni. Pegang pen. Macam kamu pegang pen lah, kamu nak menulis je. Ni besar sikit lah. Pen tu kecil. Nampak? Cara kamu nak pegang pen. Kamu nak menulis. Kalau tengok di gambar tu, dia ada berita the pen hole grip for hand side. Dia secara forehand. Tapi yang ni kalau dah pro player bolehlah guna. Jari telunjuk dan ibu jari menggenggam pemegang seperti memegang pen. Ni. Pegang pen. Yang ni yang duduk atas. Yang lain mau duduk belakang. Ni macam ni. 3 jari lagi duduk di belakang. 2 ni pegang beg. Siapa yang tak pro jangan duk pegang macam ni. Jari-jari lain dibengkokkan di bahagian belakang beg. Macam cikgu tunjuk ni duduk belakang beg. Pegang beg dalam keadaan selesa. Ni bergantung pada kamu. Keselesaan kamu bila kamu nak main sukan pingpong. Sama ada kamu nak pegang macam ni, genggam tu pemegang beg tu, ataupun satu jari telunjuk di atas, ataupun kalau kamu training hari-hari, kamu dah pro, nak pegang cara pen hole pun boleh. Alright. Tapi yang seterusnya. Ni antara kemahiran-kemahiran yang digunakan ketika bermain di sukan pingpong. Digatik palo. Alright, kita tengok. Kemahiran yang terdapat dalam sukan pingpong. Cikgu nak suruh siapa baca? Cikgu nak suruh Tanya ni. Cikgu nak suruh Muhaimin lah baca. Muhaimin ada Muhaimin? Ada. Baca servis lah. Baca servis. Ada apa dalam servis? Sukan pingpong ni. Ada servis hadapan dan servis gilas. Yang kedua. Cikgu nak minta Puteri Balkis baca yang kedua. Salah satu daripada sini. Daripada slide cikgu present. Cok tu Cok tu boleh? Boleh je cok. Secara forehand. Lagi. Secara backhand. Alright. Yang ketiga. Ashraf. Pilih satu baca. Pukul 8 tu.
Pukulan hadapan. Pukulan kilas. Adam. Smash. Lagi? Smash hadapan, smash kilas. Alright. Okay, dan yang terakhir adalah dry shot. Dry shot secara hadapan ataupun dry shot secara kilas. Alright. Okay, cikgu akan terangkan satu-satu. Okay, kalau di dalam sukan pingpong dia bagi servis. Okay, cara kamu nak melakukan servis, bola mestilah berada di tapak tangan, atas tapak tangan. Okay, kamu akan lambung di atas dan kamu akan servis. Okay, kalau kamu tengok di slide tu, dia ada dua, servis hadapan dan servis kilas. Okay, kalau servis hadapan, kamu cuma lambung dan servis saja. Dia servis sahaja. Ini yang panggil servis hadapan. Kalau servis kilas, kamu lambung, kamu akan twist dia. Kamu akan kilas dia. Maksudnya, kilas ni dipanggil sebagai down spin. Okay. Servis down spin. Kalau cikgu lecture cikgu ajak di you dulu. Okay. Ni servis dipanggil servis down spin. Down spin. Cikgu ni lecturer cikgu ni dia buat banyaklah research berkaitan dengan pemain pingpong Malaysia. Okay. Dia tunjuk servis down spin, dia lambung, dia down spin. Okay. Down spin ni ibarat macam kamu spin bola lah. Bola jatuh kamu spin dia. Bagi bola tu musing, servis. So dia akan melemahkan lagi lah pihak lawan untuk mengambil servis kamu. Okay. Dia sama juga. Drive shot. Drive shot ni dia ada secara hadapan. Maksudnya drive shot ni kamu tolak je. Okay, tolak. Bagi bola tu pergi ke hadapan. Tapi kalau drive shot secara kilas ni, dia macam down spin juga tadi. Kamu drive shot, kamu potong dia. Potong. Kamu kilas dia. Kilas dia akan jadi lagi susah untuk pihak lawan nak mengambil bola kamu. Okay. Pukulan hadapan pun sama juga. Pukulan hadapan dia ada pukulan biasa. Kamu boleh pukul secara biasa je. Okay, contoh ni bat. Kita ambil contoh buku ni sebagai bat. Okay, ni. Okay. Ni pukulan hadapan lah. Okay, kalau pukulan hadapan secara kilas, dia akan kilas. Okay, ni pukulan hadapan secara kilas. Dia akan kilas dia. Okay, maksudnya bila dia kilas tu, lagi susah. Berkaitan dengan kilas ni, okay, pukulan kilas ni dia akan menyusahkan pihak lawan untuk mengambil bola. Okay, so kita tengok dia ada lagi apa? Dia ada smash. Smash hadapan dan smash kilas. Smash hadapan pun sama juga. Kamu pukul dah. Ni simple. Simple ni dia hadapan lah. Kalau kamu kilas ke, dia beza lah. Kamu tengok ni hadapan. Kalau kilas, dia akan back kamu, permukaan back kamu, dia akan duduk macam ni. Dia akan serong sikit. Tak kisahlah kalau ni secara forehand. Okay, ni secara backhand. Backhand kalau kita biasa hadapan, dia permukaan ni dia pergi macam ni je. Kalau kilas, dia akan serong. Serong ni yang akan menyusahkan pihak lawan. Right, lepas tu chop. Sama juga chop. Ni chop. Chop kita potong bola. Right. Okay, slide yang seterusnya. Nampak jelas tak? Slide cikgu present. Jelas. Jelas kan Adam? Jelas. Alright. Kita ke seterusnya. Ayam mana tu bunyi? Ayam saya. Ayam chicken dinner ke tu? Okay. Alright. Seterusnya, kita ke bahagian peraturan dalam sukan pingpong. Okay. Peraturan dalam sukan pingpong. Alright. Faris, baca satu. Satu lah. Nah, Bola yang hendak dipukul semasa servis mesti berehat atau tapak tangan bebas dan jelas kelihatannya. okey. Macam cikgu Bola sebut tadi. servis hendaklah dilambung tegak ke atas vertically dan hanya dipukul semasa ia Alright. menurun. Terima kasih Faris. Okey. Ni contoh, ni bola. Cikgu kita ada bola. Tengok ada bola.
yang boleh dijadikan bola. Tak ada ah. Contohlah ni. Ni bola. Ni tangan kita yang nak servis. Ikutlah. Tangan kita yang mana? Kita guna kanan ke kiri ke? Kalau guna tangan kanan, servis pukulan kita akan buat tangan kanan. Bola akan berada di tangan kiri. Ni kedudukan bola. Dan kamu akan lambung. Tunggu bola tu jatuh. Jangan bola duduk atas kamu pukul dah. Bola tu akan jatuh. Baru kamu buat pukulan. Tak kisahlah. Ni tangan. Kedudukan pada tangan kanan. Yang akan buat servis pukulan di tangan kiri. Okey. Bola servis hendaklah dilambung tegak ke atas. Okey, macam ni tadi. Lambung tegak ke atas. Secara vertically. Dan hanya dipukul semasa ia menurun. Semasa ia menurun, baru kamu boleh buat pukulan. Alright. Hakimi, baca yang ketiga. Okey, bola dari servis yang menyentuh bahagian atas jaring dan lepas ke sebelah pihak lawan disebut leg dan servis itu dibuat semula. Okey. Bola melantun sekali sebelum dipukul oleh pemain semasa permainan. Jika bola melantun 2 kali berturut-turut sebelum dipukul, ini disebut double. Alright. Okey. Ni bola tadi. Okey. Tangan ni buruk dah ni. Pakai gelang itu. Okey. Bola dari servis yang menyentuh bahagian atas jaring dan lepas ke sebelah pihak lawan. Right. Ni jaring. Ni bola. Kamu melakukan servis. Tengok dulu. Saya. Okey. Ni jaring. Ini bola. Okey. Kamu buat servis. Kena jaring. Jatuh kepada gelangan pihak lawan. Dikira sebagai leg. Okey. Dan kamu akan diberi satu lagi percubaan untuk servis. Sekiranya pukulan servis kamu yang kedua kena juga pada net dan masuk pada gelangan lawan, ataupun kena net tak masuk gelangan lawan, so kamu dikira batal dan poin akan mendapat dekat pihak lawan. Okay, yang keempat tu, bola mesti melantun sekali sebelum dipukul oleh pemain semasa permainan. Jika lantunan 2 kali berturutan sebelum dipukul, ini disebut sebagai double. Okey, contoh ni gelanggang. Kamu servis, bola lantun. Okey, lantun dekat kamu satu. Silap, maaf. Okey, servis. Okey, betul. Okey, servis dekat gelanggang kamu. Melantun masuk dekat gelanggang pihak lawan dan pihak lawan dapat memukul. Okey, tu tak ada foul, tak dikira double. Okey, sekiranya kamu servis melantun ke pihak lawan, gelanggang lawan melantun sebanyak 2 kali, dikira double. So, point akan dapat kepada kamu. Alright. Yang keempat dan yang kelima. Adik Irfan. Baca yang kelima dan yang keenam. Adalah salah jika seorang pemain itu menyentuh permukaan meja dengan tangan bebasnya. Bola yang dipukul ke sebelah pihak lawan masuk melalui sisi tiang jaring dan juga bawah aras jaring. Adalah pukulan yang sah. Alright. Bagus, terima kasih. Okey, adalah salah jika seseorang pemain menyentuh permukaan meja dengan tangan bebasnya. Okey, ketika permainan hendak melakukan pukulan, tangan kamu yang lagi satu tak boleh menyentuh meja. Tak boleh. Dikira sebagai foul. Alright, lepas tu yang ketujuh. Bola yang dipukul ke sebelah pihak lawan masuk melalui sisi tiang, jaring
dan juga bawah aras jaring adalah pukulan ni salah ni. Pukulan ni tidak sah. Sebab dia masuk bawah jaring. Bawah jaring tu maksudlah jaring. Ni jaring di bawah, bola masuk bawah. Mana sah? Cikgu lupa letak ni. Sah betul kan? Tidak sah. Alright. Okay. Jikalau bola yang dipukul, okay, macam ni meja. Okay. Alright, ini meja. Di tengah ni net. Kira kamu buat pukulan, bola keluar kat ni. Masuk. Okay. Kalau melepasi tu, macam contoh ni net, bola dah pergi luar daripada gelanggang. Tapi kamu pukul, melantun masuk ke gelanggang lawan. Tu dikira sah. Okay. Kalau kamu buat pukulan, okay, ni ada jaring, masuk ke sisi jaring tu, tidak sah. Sebab tidak melepasi jaring, dia melalui tepi sisi jaring. Alright, yang ke berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, yang ke-7. Okay, yang ni cikgu baca lah. Bola yang menyentuh bahagian atau permukaan tepi meja adalah dikira bola keluar. Okay, kalau kamu pasang dekat table meja tenis tu, meja pingpong tu, table tenis tu, di tepi tu dia ada satu line. Okay, sekiranya kena line tu, dikira sebagai out. Bola keluar. Alright, yang ke-6, 7. Tiada menjadi satu kesalahan jika bola menyentuh jaring. Tangan yang memegang raket semasa pukulan dibuat. Okey, tiada menjadi satu kesalahan jika bola menyentuh jari-jari. Okey, jaring lah. Okey, ketika pihak lawan membalas pukulan, terkena je salah satu jari kamu yang kamu pegang beg tu, dia tak dikira sebagai salah. Alright. Yang ke-9, sesuatu set permainan itu tamat apabila satu pihak itu memperoleh 21 mata atau selepas kedudukan 20 sama memperoleh kelebihan 2 mata. Alright. Yang ni dia ada deuce lah. Okey, tapi kalau 11 point, selalu 11 point dia tak ada deuce. Tapi ni pengiraan yang tak berapa jelas lah. Selalunya dalam sukan pingpong ni dia akan 11 point saja. Okay, macam pihak lawan ke kamu ke mendapat 11 point tu, okay, dia kira habislah satu set tu. Dia akan main 11-11. Dan tiada deuce. Alright. Yang terakhir dalam permainan bergu, berturutan membuat pukulan hendaklah mengikut giliran yang tertentu di mana seorang pukul bola sekali secara berganti-ganti. Okey, dia sama je dalam sukan badminton pun. Maksudnya seorang tu tak boleh pukul 2 kali. Sama juga dalam sukan pingpong ni. Dia secara berturutan. Okey, seorang sekali je boleh pukul. Alright. So, habis slide kita. Okey. Cikgu nak kamu cikgu stop present dulu. Alright. Okey. Mana dia? Bukan. Okey. Bukan. Alright. Alright, ni di dalam ruangan chat dalam Google Meet, cikgu akan letakkan link. Alhamdulillah. Okay, kita akan main quiz sikit berkaitan dengan sukan pingpong yang kita pelajari. Okay. Alright, password dia 198026. Right. Okay, cikgu dah sediakan 2 quiz untuk kamu. Okay, sekarang pukul 9.42, 9.42. Alright, kelas tamat
kelas tamat pukul 10.20. 10.20, okey. 9.45 kita akan start. 9.45 kita akan start kelas. Dalam grup pun cikgu akan share link. Untuk siapa yang tak boleh masuk Google Meet, boleh masuk melalui kelas. Alright. Siapa yang tak dapat masuk Google Meet boleh join melalui sini. Right. Ada 4 orang dah masuk. So dalam kelas kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang. Sekarang baru 5. Lagi seminit lagi. Kita akan start kita punya permainan quiz berkaitan dengan permainan pingpong yang kita belajar hari ni. Baru 5 orang yang masuk. Nama Faris Anis Adriana. Yang bubuh password ni, siapa dia ni yang bubuh password? 49863. Auto Marisa. Adam Haikal, Min CD. Okay, Putri Balkis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tu Arizwan. Arizwan tak ada. Tokoyomi. Marisa tu. Arizwan bubuh password tu lah. 469663. Marisa. Kot. Tokoyomi saya. Marisa berpasuk. Okay. Okay, Amirul Ashraf. Okay, 7. Apa kita masuk? Adam Haikal. Adik kan? Oh ada. Ada Haikal hampir 2. Apa ada kau ni? Oh, aku sudah lah. Okay. Aduh, ui. Betul meja. Lagi seorang. Okay, 9.46 dah. Adik Irfan. Dia. Ni apa tu? Azwan Hakimi tu. Tak masuk tu. Ni nama dia Tokoyami tu. Arizwan Kimi yang nama dia Tokoyami tu. Pasti yang pasuk tu tak tahu siapa dia Arizwan ataupun Saya masuk tu. Saya masuk tu. Apa nama kat cikgu Tokoyami tu? Saya masuk tu. Bukan. Oh, Marisa tak masuk lagi. Marisa tu tak masuk ni. Right. Okay, 9.50 kita start. Oh, aduh. Kimi, kamu dah tekan start ke? Belum. Dah. Tak naik nama kamu ni. Ni nama dia Tokoyo tu. Tapi Tak tak apa. apa. Tak ada naik kat cikgu Tokoyomi. Ada lah cikgu. Ada. Saya masuk saya Kami ni ni. 498663. Okay, yang tu ada. Tak apa. Ni Hakimi punya tak ada kat cikgu. Tak naik pun kat cikgu. Dia keluar boleh. Yang ada Haikal naik kat cikgu 2. Tu ada ikan naik sampai 2 ni. Hakimi tak ada pun. Saya. Apa ni Adam tak nak menang. Janganlah jawab bedo Adam. Tak ada. I just wish I can do.
Okey, cikgu boleh start lah. Cikgu start lah. Ke ada yang tak masuk lagi? Tak ada dah kot. Marisa masuk. Dengar Marisa. Oh, ada Aika dulu. Kan Marisa pun nama dah Marisa Haikal. pun nama ada Aika. Marisa pun nama ada Haikal. Tak. Dok. Saya tunggu you. Tak tahu buat je no. Gantui. Masuk 3 kali. Kita try tanya Marisa. Apa? Nama apa? Marisa. Marisa hendak buat soalan kan macam. Mariso pun tak duduk dalam ni. Astaga. No, bodoh. Tak, so kena masuk lain. Ayolah cikgu. Jalan Okey, cikgu jalan lah. Ya. Okey, cikgu start. Ready? Okey, boleh jawab. Okey, cikgu dalam masa yang sama cikgu akan pasangkan lagu untuk kamu menjawab. Lagu ni tak berapa menarik. Okey, selamat menjawab. Cikgu nak tengok. Ada yang betul ke, ada yang salah ke? Berapa banyak salah, berapa banyak betul? Dancing on the hood in the middle of the wood on an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, believe me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young. Singing. I remember the day we even broke down the day that I felt for you. Now it's carved out in ways that I still can't forget. If I only knew. And it drives me insane. Think I'm hearing your name everywhere I go. But it's all in my head. Okey, buka yang pertama, Faris. Nombor 2 ada Haikal. Nombor 3 Min CD. Nombor 4 Putri Balkis. Nombor 5 Amirul Ashraf. Nombor 6 Anissa Adriana. Nombor 7 ni Adi Irfan. Kimi, betul ke kamu masuk? Tak ada pun nama kamu dalam ni. Ke kamu salah? Nama dia yang toko Yami tu. Toko Yomi tak ada pun dalam cikgu punya senarai. Wah, ada Haikal memotong di situ. Mari kita present sikit. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. You're my last time, oh, hope it's worth it. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. You're my last time, oh, hope it's worth it. Oh, nampaknya Muhaimin dengan semangatnya menjawab berada di kedudukan nombor 1. But now I know a perfect way to let you go. You're my last time, oh, hope it's worth it. Here's your perfect. Okey, pukul
10 kita berhenti kelas. Berhenti menjawab kuis. I say I never dare to think about you in that way, but I would be lying. And I pretend I'm happy for you when you find some dude to take home. But I won't deny that in the midst of the crowds and the shapes in the clouds, I don't see nobody but you. In my rose tinted dreams, wrinkles silk on my Okey, nampaknya. Ni siapa ni? Adik Irfan daripada bawah naik nombor 2. Bagus. Hidupkan pemain itu ingin melakukan banyak pemain. Banyak salah ni. Apa jawab banyak salah ni? Kita tengok sikit. Tukar pada bahagian soalan. Antara berikut yang manakah bukan kemahiran asas dalam permainan pingpong? Soalan 1 mesti semua boleh jawab. Soalan kedua, bagaimanakah cara memulakan permainan pingpong? Apakah yang akan dilakukan sekali bola sering dalam jawab? Ni tadi dah belajar dah. Cikgu dah tayang slide tadi. Soalan berkaitan dengan slide ni. Jumlah set yang perlu dimainkan dalam satu permainan. Berapa jumlah mata yang diperlukan seorang pemain sebelum Sekejap. Saya di belakang. Ni okey. dua kemahiran pukulan. Okey, pukul 10 kita berhenti menjawab kuis. Masa berbaki lagi 5 minit. Putri Balkis mengejar di situ. Anis Adriana juga mengejar di situ. Putri Balkis berada di tangga kedua. Mengejar Minzi. Mengejar Haiming. Kita tengok Putri Balkis berjaya memotong Haiming ataupun tidak. Adik Irfan. 4 minit lagi berbagi masa sebelum kelas kita tamat pukul 10.10. Memerlukan pemain melakukan kelas kita habis 10.20. Ni ada Tokoyomi. Cikgu yang lag apanya. Itulah kalau pakai data hotspot semuanya lag. Ada punya. Hakimi ada. Cikgu yang lag. Sorry.
Voli. Alright, ada lagi beberapa orang yang Putri Balqis dah habis jawab ke semua soalan. Hakimi pun dah habis jawab. Amirul Ashraf pun dah. Anis Adriana pun dah. Faris belum. Ada Haikal belum. Ni Adi Irfan belum. Lagi 3 orang yang belum menjawab dengan penuh. Alright, lagi 2 orang. Ya. Lagi seorang, ada Haikal, satu soalan lagi. Tapi tak puas. Kenapa? Oh, Adam tu banyak tu. Muhammad Adam, Adam Haikal. Tu lah, nama dia sampai 3. Alright, semua dah jawab. Belum tau. Alright, Cikgu Ann kan quiz. Okey, pukul 10. Seperti yang cikgu janjikan, pukul 10 cikgu akan tamatkan quiz yang cikgu bagi. Alright, kita tengok siapa berada di nombor 1. Nombor 1 adalah Min Sidi Muhaimin nombor 1. Nombor 2 Hakimi, dan nombor 3 iaitu Adi Irfan. Alright, kita tengok sikit. Banyak yang salah ni. Dan banyak juga yang betul. Okey, kita check balik soalan satu-satu. Okey, cikgu akan review soalan balik. Alright. Antara berikut yang manakah bukan kemahiran asas dalam permainan pingpong? Boleh. Voli mana ada dalam sukan pingpong? Kan ada juga. Tolakan, servis, pukulan. Apa jawab ni? Servis ni. Tadi juga dah bentang lah slide. Right. Kita tengok soalan yang kedua. Bagaimanakah cara memulakan permainan pingpong? Okey. Siapa jawab ni? 6 orang menjawab. Pemain perlu membuat servis dan melambung bola dan mukulnya ke kawasan meja pemain lawan. Right. Jawapannya adalah pemain perlu membuat servis dengan melambung bola dan mukulnya ke kawasan meja sendiri dengan satu lantunan sebelum memasuki ke kawasan meja pemain lawan. Okey. Tengok soalan yang ketiga. Apakah yang akan dilakukan sekiranya bola servis terkena jaring dan memasuki kawasan meja pihak lawan? Alright. Okey, 5 orang yang jawab betul. Tahniah. Servis leg akan diberi. Okey, mata diberikan kepada pihak lawan. Okey. Bagi yang menjawab mata diberikan kepada pihak lawan, sekiranya 2 kali servis yang dibuat terkena pada jaring dan melantun kepada gelanggang pihak lawan, baru poin tu akan dibagi. Okey. So, jawapan dia servis leg akan diberi. Sekali terkena, servis leg dulu. Yang kedua, baru servis kamu dah dikira batal dan Mendapat mata kepada pihak lawan. orang. Right. Pertukaran servis akan dilakukan selepas mana-mana pemain mengutip 2 mata. Macam juga kata tadi, 2 kali servis, 2 kali pukulan. Okey, 2 kali pukulan, 2 kali mata, baru pihak lawan akan melakukan servis. Macam contoh, kamu lawan dengan cikgu pingpong. Okey, cikgu membuat 2 kali pukulan. 2 kali pukulan cikgu masuk ke gelang kamu membuat pukulan balas tak lepas. Okey, so di situ cikgu mendapatkan poin
baru kamu pula akan melakukan servis. Cikgu akan buat 2 kali servis dahulu. Alright. Soalan seterusnya, berapakah jumlah mata yang diperlukan oleh seseorang pemain sebelum diistirahatkan sebagai pemenang? Okey. Dalam sukan pingpong, macam cikgu kita cakap tadi, 21 orang tak guna poin 21. Selalunya dalam orang akan guna mata 11. Siapa jawab mata 10 Mana ada mata 10? Mata dia sebelah. Okey, berapakah jumlah set yang perlu dimainkan dalam satu perlawanan? Okey, dia 3 atau ke 5 set. Alright, lepas ni ingat kalau ada soalan exam nanti buat exam PJ berkaitan dengan ada kemahiran sukan pingpong ke apa, ingat jumlah set yang dipertandingkan adalah dimainkan 3 ke atau ke 5 set. Alright, berapakah ketinggian jaring net di meja? Okay, kalau kamu tengok dalam buku teks, dia ada beritahu di satu bahagian. Alright, kalau kamu tengok buku teks muka surat 49, dia ada bagi gambaran ukuran meja dan ukuran ketinggian jaring, iaitu 15.25 cm. Okey, tahniah kepada yang menjawab betul. Okey. Saya buat salah. Ni kamu rujuk-rujuk balik dekat buku teks. Baca-baca sikit berkaitan dengan sukan pingpong. Alright. Soalan yang seterusnya, antara berikut yang manakah bukan peralatan dalam permainan pingpong? Alright. Raket. Bagus. 2 orang ni siapa yang jawab ni? Bat ni. Dalam sukan pingpong kita tak pakai raket. Kita pakai bat. Tapi dia kata sini kamu baca soalan bagi betul. Yang manakah bukan peralatan dalam permainan pingpong? Bukan. So maksudnya dalam sukan pingpong kita perlukan meja, kita perlukan bola, kita perlukan bat. Okey. Raket kita tak perlu. Alright. Soalan seterusnya. Nyatakan 2 kemahiran pukulan dalam permainan pingpong. Pukulan pepek. Pukulan kilas. Okey. Menampan tiada. Voli tak ada. Voli dalam sukan bola sepak adalah sepakan haboli tu. Alright. Okey, berdasarkan gambar rajah permainan pingpong bergu di bawah, manakah arah servis yang betul oleh pemain? Okey. B ke C. Dia pukulan servis dia macam badminton juga. Okey, kalau kamu berada di kedudukan B, kamu perlu servis ke C. Kalau kamu berada di kedudukan A, kamu perlu servis ke D. Dia sama je macam pingpong, macam sukan badminton. Badminton, kalau kamu kamu buat pukulan servis di sebelah kanan, maksudnya kamu kena servis ke gelanggang sebelah kiri, pihak lawan. Ni macam ni. Ni kalau gelanggang tu bertentang kamu lah, sebelah kiri lah. Okey, kalau di kedudukan pihak lawan di sebelah kanan lah. Alright. Okey, kemahiran servis pepat dan kilas memerlukan pemain melakukan servis dari kanan meja. Okey, tengok balik soalan ni. Ni, kedudukan di bahagian. Contoh kamu di kedudukan A dan B. Untuk kamu melakukan servis kilas, kamu kena berada di bahagian ni, bahagian B. Right? Manakah antara berikut yang betul mengenai kedudukan tangan semasa melakukan tolakan pepat?
Okey. Tangan menghayun ke bawah selepas tolakan bola. Okey. Ini servis. Lambung. Servis. Okey, nampak dia kata tu. Tangan menghayun ke bawah selepas tolakan bola. Okey. Lepas kena bola, tangan dia akan ke bawah. Okey. Ni salah satu orang duk guna servis down spin lah. Alright. Apakah teknik memegang bat pingpong yang betul? Teknik grip genggam. Okey, dia ada dua jawapan di sini. Teknik grip jabat tangan, teknik grip pemegang pen. Dia ada dua jawapan. Okey. Jika kedua-dua pemain atau pemain mendapat 10 mata, deuce disebut deuce. Berapa beza antara mata? 2. Right. Dalam pertandingan akhir pingpong, berapakah jumlah mata yang perlu diperoleh untuk bertukar gelanggang? A. 5. Okey. Di manakah kedudukan pemain yang ingin melakukan servis dalam permainan pingpong? Kanan meja. Macam tadi. Nampak kedudukan tangan macam cikgu terang tadi. Bola berada di tengah-tengah tapak tangan. Okey, berapa lamakah rehat di antara setiap set permainan? Seminit saja. Akan diberi masa untuk rehat. Lupa untuk lap-lap peluh dengan minum air sahaja. Okey, untuk ambil masa time out, macam contoh kamu nak minta time out, hanya seminit saja diberi. Berapa lamakah masa yang diperlukan kepada seseorang pemain atau pasangan untuk melakukan pemanas badan di atas meja pertandingan sebelum melakukan perlawanan? 2 minit. Maksudnya, kamu diberi pilihan untuk membuat pukulan pemanas badan di atas meja pingpong selama 2 minit sahaja. Alright, itu saja berkaitan dengan soalan kuis yang cikgu sediakan. Okey, okey, tak apa. Sekejap. Cikgu nak screenshot dulu. Cikgu nak screenshot dulu berkaitan dengan kelas hari ini, pengajaran hari ini. Cikgu isi dulu. Alright. Okey. Selesai kita untuk kuis. Okey. Macam mana ini? Okey. Muhaimin. Hari ni kita belajar apa, Muhaimin? Kita belajar permainan pingpong. Alright. Kita belajar permainan pingpong. Okay, cikgu stop presenting. Alright. Kita dalam sukan pingpong. Di dalam sukan pingpong. Okey, di dalam sukan pingpong, berapakah teknik pemegang bat? 2. Apa? Apa Farid? 2. 2. Ya ke 2? Asal macam cikgu Ya ke 2? tadi. Ya. Teknik memegang bat pingpong ada berapa? 2. Ya, ada 2. Lipat Tadi dalam slide cikgu tayang tadi cikgu tunjuk berapa? Ada berapa? 3. 3. Ada 3. Okey, bagus. Yang pertama tu, teknik yang pertama kita menggenggam pemegang bat. Yang kedua, jari telunjuk berada di permukaan bat. Dan yang ketiga, pen hole. Ibarat macam kita pegang pen nak menulis.
Alright. Okay. Itu saja untuk kelas kita pada pagi ini. Okay. So, cikgu harap kamu dapat study lagi berkaitan dengan sukan pingpong. Mana tahu nanti kamu dapat bermain sukan pingpong dengan kawan-kawan kamu menggunakan kemahiran-kemahiran yang cikgu tunjuk ni, yang cikgu ajar ni. Okay. Itu saja untuk kelas kita pagi ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alright. Macam mana nak stop recording? Alright, stop recording.